الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 64, bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, kita derhaka kepada Allah, kesalahan kita langgar hukum Allah, tapi bergantung dengan manusia, kesalahan itu berkait kita dengan manusia. Kita panggil dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam ni dosa dengan manusia. Bukan maknanya manusia tu yang beri kita dosa, bukan. Dosa pahala ni kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita derhaka kepada Allah, kita langgar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kita jaga hukum hubungan sesama kita. Tiba-tiba kita langgar hukum Allah, jadi berdosa, kita berdosa dengan Allah. Tapi kesalahan kita ni berkait dengan hukum kita sesama kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalaulah zahir itu kesalahan sesama kita, tapi hukum membenarkan, hak tu bukan maksiat yang bergantung dengan manusia. Macam salahlah kita dengan sama-sama manusia ni, tapi dari segi hukum agama bercanggah ke tidak? Tidak. Hak tu tak panggil dosa. Walaupun manusia tu nak marah setara mana sekalipun, walaupun manusia tu terasa hati setara mana sekalipun, tapi hak kita buat tu tidak bercanggah dengan hukum Allah, maka tak panggil kesalahan dengan manusia. Sebab kesalahan kita dengan Allah, tapi di sini berkait dengan hubungan kita sesama manusia. Contoh seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulang ia akan harta itu atau gantinya kepada ampunyanya atau minta halal ia daripadanya. Ini dosa yang ketiga. Dosa ada 3 peseng dosa. Yang pertama, dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan dan tidak berkait dengan sesama manusia tadi. Yang kedua, dosa kita dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan. Dosa kita dengan Allah berkait dengan manusia. Jadi dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan manusia, asas rukun taubat adalah 3. Yang pertama, kita menyesal kerana kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua, kita tinggal dah derhaka kita kepada Allah. Rukun yang ketiga, bulat di hati kita, kita tak akan buat, kita tak akan ulang semula hak derhaka kita yang kita lakukan terdahulu. Kemudian dosa yang keduanya, peseng kesalahan yang kedua, meninggalkan kefarduan. Dok semayang, dok puasa, zakat, dok bayar, contohnya. Dia ada rukun taubat yang keempat, tambahan kepada 3 rukun taubat tadi. Rukun taubat yang keempat, kita wajib kena tunaikan balik. Kita wajib kena
qada balik. Itu rukun taubat yang keempat. Tambahan kepada 3 rukun taubat hasan. Kemudian kalau kesalahan ni berkait dengan manusia, rukun taubat yang keempat juga, iaitu kita kena hadap dengan manusia tu terlebih dahulu. Jadi kita meninggalkan kefarduan 2 minggu dah. Faham tak tu? Hak rukun taubat yang keempat kena tunai balik, kena qada balik. Hak ni bab taubat adalah permulaan jalan akhirat, yang mana taubat wajib ijma' ulama. Yang mana berkaitan dengan taubat ini di antara ilmu yang wajib fardu ain kepada kita, kena tahu apakah dia rukun taubat. Sebab itulah kalau orang nak bertaubat, asasnya kembali kepada belajar. Saya learning nak berubah dah, mari insaf. Saya mari insaf nak berubah, saya nak bertaubat. Saya kena istighfar berapa kali sehari. Contohnya dia tanya, jawapannya, awak nak bertaubat, awak kena belajar fardu ain. Itulah dia jalan taubat. Saya nak istighfar ni, awak belajar fardu ain dulu, itu jalan taubat. Kalau tak belajar fardu ain, walaupun duduk sejid surah sekalipun, tak panggil taubat. Sebab apa? Nak taubat ni pokok pangkal kembali kepada ilmu. Dan kita nak bertaubat pula, yang pertamanya, mari daripada kita takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak timbul takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, nak timbul takut akan Allah, pertama-tamanya wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Imam Ghazali tekan berulang-ulang kali dalam kitab Minhajul Abidin, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Nak buat ibadah, nak agama, nak bertaubat, kewajipan yang pertama-tamanya adalah ilmu. Imam Ghazali kata kewajipan yang pertama-tama adalah ilmu kerana 2 sebab. Kerana 2 sebab. Yang pertama, supaya ibadah kita tu jadi dan selamat. Supaya ibadah kita tu jadi, terhasil dan selamat. Yang kedua, supaya timbul perasaan takut kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru timbul takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak takut ni kena ada ilmu, baru timbul takut. Kalau kita tak ada ilmu, kita takut tak tahu je pakai. Takut gitu. Macam takut budak-budak. Budak-budak tu kan, tak ada apa satu, ilmu tak ada, apa tak ada. Akhirnya benda yang sepatutnya dia takut, dia tak takut. Benda yang sepatutnya tak takut, dia pergi takut. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Budak-budak tak ada ilmu. Hak patut dia takut, dia berani pula. Hak sepatutnya berani, dia takut. Jadi kalau kita orang tua, ilmu tidak dahulukan ilmu atas ibadat, jadi kita takut ni, takut tak kena tepat. Kita takut tak kena tepat, dan kita berani pun tak kena tepat. Sebab tu nak takut yang sebenar-benar takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib dahulukan ilmu fardu ain kita atas ibadah. Terutama sekali ilmu akidah, ilmu pegangan. Kemudian barulah pergi kepada ilmu hak zahir, semayang puasa kita. Barulah pergi kepada ilmu bab hati. Bab hati ni ilmu berkaitan dengan 10 sifat mazmumah, sifat yang diharamkan pada hukum syarak kita, sebagaimana kita pernah bagi hati kita ni. Kemudian disusuli pula dengan kita belajar 10 sifat mahmudah yang wajib kita semar ke dalam hati kita. Yang mana sifat mahmudah yang pertama adalah taubah. Ini pembicaraan agama. Ini pembicaraan agama. Nak hidup atas garis agama, kena kemah ilmu fardu ain.
Biar kita ni betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas daripada sempurna jalanan agama, sempurna jalan agama bukan sempurna agama betul benar. Jadi jalanan agama, barulah kita nak kira pula macam mana hati kita nak hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana hati kita nak sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang pertamanya, macam mana kita dengan agama. Pegangan kita macam mana. Adakah kita berpegang dengan akidah yang sebenar? Kalau kita berakidah tak heran atau mengaji, kita nak latih hati supaya hati ni sentiasa ingat akan Allah, supaya hati ni sentiasa memandang Allah. Tahu pegangan pasal mana? Pegangan tak ada. Tu tak ada agama awal-awal. Lepas tu kata hati nak ingat Allah tu tertipu. Kemudian bila pegangan molek comel dah, macam mana pula amalan zahir kita semayang bang ni ikut ilmu kedok. Kalau tidak ikut ilmu, walaupun semayang, walaupun puasa sekalipun, tak cukup syarat rukun, zanbun kabir, dosa yang besar, hukumnya tak semayang, hukumnya tak puasa, tiba-tiba kita nak nak hadirkan hati kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita mengekali dosa besar, tertipu. Sebelum kita comel dah bab zahir semayang bang, kena jaga pula daripada sifat-sifat mazmumah di hati kita tu. Riya, ujub, takabur. Macam mana kita kata kita nak hadirkan hati akan Allah dalam keadaan contohnya kita rebuk pakaian Allah, kita rebuk sifat Allah. Contoh sifat takabur, jadikan sifat hati kita konon-konon kita ni nak ingat hati akan Allah, walau kita duduk dalam keadaan derhaka kepada Allah, bersifat dengan sifat iblis laknatullah. Dia kena kemah molek 3 jalan 3 ilmu ni, barulah kita perbanyakkan amal, barulah timbul nak hadirkan hati kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu panjang pula ceritanya. Akhir zaman ni hak asas agama 3 dak heran. Digi gomo nak hadir hati, nak rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak sentiasa hati memandang Allah, bunyi tinggi, tapi itu bukan jalan agama. Jalan agama Mazali kata pertama-tama adalah ilmu, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ini asas agama kita. Kemudian berkait dengan tinggal kefarduan. Hak jenis dosa yang kedua tu. Terkadang tak semayang, memang hak jenis tak semayang. Terkadang berlakunya semayang, tapi oleh kerana tak mengaji fiqh fardu ain, ada ketika ditinggal semayang, diingat dia tak payah semayang lah. Ni contohlah, kita kata contoh orang perempuan yang jahil fardu ain berkaitan dengan haid dan nifas. Ni contoh. Biasanya hak peseng tinggal semayang ni orang lelaki. Orang lelaki lah. Dia tinggal semayang. Hak tinggal terus pun ada, hak kadang-kadang tinggal pun ada, hak kadang-kadang ditinggal. Sebab apa kadang-kadang ditinggal juga? Sebab dia tak ada cuti. Orang lelaki ni dia kena buat cuti sendiri. Jadi dia pun tinggal lah kadang-kadang. Hak tinggal terus tu tinggal terus lah. Hak tinggal kadang-kadang ni dibuat cuti sendiri. Sebab orang lelaki tak ada cuti. Orang puang dia ada cuti dah. Jadi golek orang puang ni bab semayang okey lah. Sebab dia tiap-tiap bulan dia ada cuti. Sebulan seminggu dia cuti, sebulan seminggu dia cuti. Dia cuti seminggu tu nak start balik biu. Tahu biu? Dia biu. Sebab apa? Cuti dah seminggu, sedap dia. Tiba-tiba cuti dah seminggu. Hak cuti seminggu ni, hak cuti sebulan, hak lepas beranak so cerita tu. Hak cuti hak bulanan ni. Tuhan wi cuti dah ke dianya. Kita tak ngaji fardhu ain haid dan nifas, dia tambah pula cuti hak dia buat macam orang lelaki buat tadi. Hak lelaki buat tu buat cuti. Orang puan ni ada cuti dah, buat tambahan cuti. Kenapa? Kerana jahil hukum haid dan nifas. Kering mula-mula ada dah, dia cuti pula sewaktu.
Ditambah cuti pula sehari. 7-8 hari dah cuti hak syarak tetap kan. Dia tambah pula sehari. Ni kembali pada ilmu. Lepas tu pokok pangkal kembali pada ilmu. Lepas tu hak beranak pula cuti sebulan. Cukup sebulan kering molek dah nipah. Dia tambah pula nak cukup 40 dia kata. Ni gomoh jahil fardu ain orang panggil. Ni jahil fardu ain. Wajib dah sembahyangnya, boleh cuti dah sebulan. Dia tambah sebab apa? Kena cukup 40 dia kata. Mana orang lelaki? Orang lelaki tak ada beranak dia kata. Yelah, siapa beranak? Siapa beranak? Bini kita. Dah siapa bertanggungjawab? Siapa bertanggungjawab? Jangan ingat kita orang lelaki, tu orang puan punya hak. Dah hak kita. Sebab kita bertanggungjawab. Tinggal semayang molek ada 10 hari tinggal. Kering 30 kering dah. 40 baru semayang. 44 baru semayang. Baru rombok dapur lah. Baru apa macam. Kau tahu rombok dapur? Tahu tak dia rombok dapur? Dapur nyala tu nah. Dia rombok dapur, dia mandi, dia semayang. Bila wajib semayang? 10 hari dah. Berapa hari tinggal semayang? 10 hari. Sekali beranak. Kalau beranak boleh 10 kali pula. Dia cerita beranak orang itulah. Beranak kerek orang itu. Orang learning senang tapi beranak sikit. Orang dulu tu tak senang tapi barakah. Beranak banyak. Tak takut susah. Orang learning mewah, senang lenang, beranak sikit. Apa begitu? Takut susah. Padahal senang lenang. Bayangkan 10 hari tinggal, beranak 10 kali. Lepas tu bulan 6 pula duk tambah. Wajib dah semayang, tambah sewaktu tinggal. Wajib dah semayang, tambah sehari. Ni kena sesal lah ni. Jenis dosa yang kedua, meninggalkan kefarduan. Ni kalau tak ngaji tak sedar. Sebab apa? Orang puan ni dianggap dia ni jenis anak orang yang semayang bang, yang terlatih semayang bang daripada awal. Dia beranggapan dia ni tak pernah pun tinggal semayang. Dia beranggapan dia tidak pernah tinggal semayang. Sebab dia sebelum balik tu dia semayang sampai ketua tak pernah tinggal semayang. Lepas dia belajar banyak hutang. Satu waktu tinggal cukup dah. Nerakanya. Saat ni berapa waktu? Hak bulanan, hak tambahan hak sendiri buat tu. Hak beranak tu pula. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni nak qada semayang. Orang puan tak ada qada semayang biasanya. Qada mana orang lelaki. Dok, kita dulu haid nifas kita tak reti. Tak reti tak ada maaf. Itu hak wajib fardu ain kita kena reti. Haid nifas ni hukum semayang. Haid nifas ni berkait dengan hukum hakam sembahyang. Maka wajib fardu ain lah kena reti. Alasan tak reti tak dimaafkan. Melainkan baru masuk Islam, dimaafkanlah kalau baru masuk Islam. Jadi nak bertaubat ni pokok pangkal kembali kepada ilmu, baru tahu salah kita betul mana. Dia bab qada balik, tunaikan balik. Minggu lepas kita panjang dah cerita berkaitan dengan taubat wajib bersegera. Melambatkan taubat satu dosa yang lain pula, haram. Jadi bila taubat wajib segera, maka di antara rukun taubat yang keempat kena qada balik. Qada pun wajib bersegera. Jadi qada pun wajib bersegera. Jadi hak minggu lepas tu faham dah bersegera, wajib bersegera, meninggalkan bersegera hukumnya haram. Sebab bersegera wajib. Apa makna bersegera qada? Kalau puasa mudah nampak. Kenapa bersegera qada puasa tinggal pada masa muda-muda? Tu belum cerita lagi bab fidyah beras laka tahun tu. Gi pula fidyah beras laka tahun, tu kewajipan lain pula. Ni hak kewajipan qada bersegera bab puasa, tiap hari kena puasa. Tolak 5 hari,
hak diharamkan puasa 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Tolok 5 tu hak lain kena puasa hari-hari. Tak ada nak pilih Isnin Khamis, tak ada. Dia wajib segera. Bila dia tak qada, berarti dia tidak bertaubat dengan segera, timbul satu dosa lain pula. Hukumnya adalah haram kerana melambat-lambatkan qada puasa. Itu hak puasa, nampak sikit. Hak semayang, apa makna segera? Segera maknanya kena menggunakan sepenuh masa untuk mengqadakkan semayang, melainkan ketika perkara yang tidak dapat tidak dalam kehidupan kitanya, umpama khija cari nafkah yang wajib, umpama makan, minum, qada hajat, tidur, keperluan hidup. Selain daripada masa ni, wajib menggunakan sepenuh masa untuk qada semayang, lepas satu semayang, lepas satu semayang. Tinggal aja segera sambung-sambung ni haram, berdosa. Walaupun tiba-tiba tinggal bersegera hak wajib ni nak buat selebih-lebih ibadat sunat. Tinggal segera qada ni bukan nak duduk saja, nak buat selebih-lebih ibadat sunat. Gapo dia selebih-lebih ibadat sunat? Iaitu sembahyang sunat. Sembahyang sunat adalah selebih-lebih ibadat sunat, sekalipun hukum tetap haram. Ini jadi haram sembahyang sunat ni. Bukan haram sembahyang tu sebenarnya. Yang haram kerana meninggalkan segera qada, yang mana qada rukun taubat, yang mana taubat wajib segera. Tapi kalau sembahyang sunat tu digitupang atas sembahyang qada, tak ada masalah. Masuk masjid, dia pun sembahyang qada serta niat tahiyatul masjid. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia sertakan niat tahiyatul masjid, masih lagi dalam keadaan dia masih lagi segera qada sembahyang. Yang haram bukan sembahyang, yang haram kerana meninggalkan kewajipan segera tadi. Itu kena faham molek. Ada orang salah faham, qada dah habis, haram sembahyang sunat, lepas tu dia buat gapo? Hidup sandar dinding. Orang tanya dia, orang lain sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, sembahyang sunat kapit belaka. Yang awak duk sandar dinding ni apa? Orang ngajar qada dah habis, haram sembahyang sunat. Ia salah faham lah tu. Yang haram bukan sembahyang tu yang haram. Yang haram kerana meninggalkan kewajipan bersegera qada, wa imma sembahyang sunat sekalipun tetap hukum haram. Kalau sembahyang sunat haram kerana meninggalkan kewajipan segera, patut sandar dinding tu warna kira pula. Lagilah parok. Tapi dia salah faham. Dia ingat haram betul sembahyang sunat, wala haram kerana meninggalkan kewajipan bersegera. Bersegera qada. Lepas tu kita sebut dalam minggu lepas kan, kita qada lah mula-mula. Ni orang yang panjang angan-angan, orang yang tidak mengingati mati. Yang mengingati mati ini sifat mahmudah dalam kitab Penawar Bagatin, sifat mahmudah yang ke-10. Ingat akan mati. Kalau ingat mati tak tangguh dah lah. Bila tak ingat mati, panjang angan-angan. Bila panjang angan-angan, semula-semulalah qada. Sebab apa? Sebab lambat lagi mati sayanya. Saya tahu mati tu bila. Ke gitu. Jadi kalau kita ingat mati ni bila-bila masa, kita akan usaha bersungguh-sungguh untuk selesai hak kewajipan kita. Ini jalan agama. Tak ikut jalan agama permulaan bab taubat ni, tak ada agama. Wa imma wa lebar di sejid surah, sekalipun itu tertipu atas rupa kebajikan. Tertipu atas rupa kebajikan. Sebagaimana dikatakan oleh guru Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Al-Warraq mengatakan, terkadang syaitan seru kepada kebaikan yang sebenarnya ianya adalah kejahatan. Syaitan suruh kita buat hak mafdul, tinggal hak fadil. Mafdul ni hak kurang, tinggal hak lebih. Syaitan tekan, awak sembahyang sunat, tarawih bulan Ramadan je, itu hak mafdul, hak kurang lebih. Hak lebihnya
Qada tu wajib kepada kita. Tinggal tu semula hak wajib ni semula. Wa sunat ni dulu. Ini tipu daya syaitan. Nak tahu tipu daya syaitan, ngaji fardu ain molek. Kalau jahil fardu ain, jadi bola kepada syaitan sahaja. Syaitan sepak situ, sepak sini, walaupun atas rupa kebajikan. Geng terawih tak marah dah. Terawih tak ada dah malam ni. Susah lah. Marah di geng terawih. Oi, kita terawih bulan Ramadan je. Ni jahil fardu ain. Kita ada kewajipan kan? Sempurnakan kewajipan terlebih dahulu. Lepas tu kita nak main terawih. Sempurnakan kewajipan qada sebelum masuk bulan Ramadan. Bolehlah buat terawih. Tak ada masalah apa. Ini kena ngaji fardu ain molek. Supaya tidak ditipu oleh syaitan. Lepas tu kadang-kadang suruh buat hak wajib tambuh. Hak sunat kajing. Wallahi hak sunat. Hak wajib tak pernah. Ni tertipu. Terawih berahi. Mai qada malah. Terawih berahi. Lepas isyak habis 10.30. Belajar fardu ain lepas gaib nitah pun tak. Terawih sunat. Belajar fardu ain wajib. Terawih habis anak beranak, cucu cicit bawa belaka, belajar fardu ain. Seorang habuk pun tak nitah dalam satu keluarga. Jadi hak sunat berahi, hak wajib tambuh. Ni pasal mana? Ni kadang-kadang kita qada lah, kita ada kewajipan qada dan apa rajin main sunat. Tak wajib qada. Dia pun pusing. Tak ada dalil lah apa semua. Buka kitab molek. Buka kitab molek. Bab qada sembahyang yang luput ni. Hak ni dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu yang saya sebut dah minggu lepasnya. Ittifaq 4 mazhab. Sepakat 4 mazhab wajib qada sembahyang. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu karangan Dr. Wabah Az-Zuhaili juzuk yang kedua muka surat 129. Ittifaq 4 mazhab. Keempat mazhab wajib qada sembahyang. Sama ada tu yang tertidur terlupa ataupun tinggal tu yang berdosa besar, tinggal dengan sengaja. Yang mana Imam Nawawi mengatakan bahawa ijma' ulama wajib qada sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Lening ada pula jalanan bawa tayar sebab hak ada hadisnya hanyalah tertidur terlupa. Tertidur terlupa wajib qada. Ada hadis terang-terang man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha iza zakaraha. Terang hadisnya. Tertidur siapa ketinggal sembahyang, terlupa, maka hendaklah kamu sembahyang bila kamu sedar. Tertidur terlupa tak salah, wajib kena qada. Kalau tinggal yang sengaja sengeleng, hak haram dosa besar, tak payah qada. Kita kena faham molek. Kita ni start kiraan kita, start kita bertanggungjawab atas diri kita adalah mula daripada kita balik. Bukan mula daripada peceng. Bukan mula daripada insaf. Dia kata hak tu zaman dulu start tak ada hidayah lagi. Maka tak ada qada lah hak tak ada hidayah tu. Sekarang ni tuan hidayah dah ni. Semayang tinggal juga, kena qada lah. Hak hari tu tak ada hidayah lagi. Tinggal dalam keadaan jahiliyah, tak payah qada. Sekarang ni mayang dah dapat hidayah Allah, tinggal juga dalam tengah-tengah semayang ni. Hak tu kena qada. Jadi maknanya masa dak semayang itu tak ada hidayah. Tengah semayang sekarang ada hidayah. Tinggal semayang pula tengah-tengah ni, panggil putus hidayah lah tu. Qada lah juga. Kalau kerana hidayah, tak ada hidayah, tinggal semayang tak qada, mana tak ada hidayah ni sebelum masa itu dak main terus tak ada hidayah betul. Sekarang semayang dapat hidayah Allah, tengah-tengah semayang ada seketika-ketika malah rasa nak bangun subuh. Tak ada hidayah lah tu. Ke mana? Dalam kalau kita semayang, semayang, kita ada malah nak bangun semayang subuh, kita panggil hidayah lagi ya. Kita ni subuh malah bangun tapi hidayah ada dah ni, kena qada ni, gitu. Tak ada hidayah lah tu, malah bangun subuh.
Putus hidayat orang panggil. Dah sama je lah. Tak payah qada lah. Ni. Dia pakai akalan dia. Hak itu kena qada, tinggal sekarang tak payah qada. Dikira bukan kata mula daripada tua, mula daripada insaf, bukan. Kita bertanggungjawab atas diri kita mula daripada umur balik. Bila kita balik, berakal comel kitanya, kita balik serta berakal dipanggil mukallaf, orang yang diberati hukum syarak. Bila masuk waktu subuh, contoh sekarang, berkewajipan semayang atas zimmah kita, atas batang tekak kita. Gitu ada. Tiba-tiba kita tidak tunaikan sembahyang sampai ke syuruk terbit matahari, habis waktu subuh. Macam mana kewajipan subuh? Hak kewajipan atas zimmah, atas batang tekak kita, kerana kita balik serta berakal. Adakah kewajipan subuh tu akan jadi hilang? Ni kita kena nilai semula. Kena faham molek sini. Sama macam contohnya masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, kita balik serta berakal, akal molek. Maka kita berkewajipan puasa dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba kita tak puasa. Kita tak puasa. Habis bulan Ramadan, maka kewajipan atas kita hari itu, sebab kita balik serta berakal, masuk bulan Ramadan kita wajib puasa, kita tak puasa, habis Ramadan, kewajipan tu akan senyap gitu je. Akan hilang gitu je. Kau ni. Sekarang masuk waktu zuhur pula. Pukul 1 lebih masuk waktu zuhur. Kita balik serta berakal. Berkewajipan atas zimmah batang tekak kita, kewajipan sembahyang zuhur. Kita dah tahu je sampai 4:30 lebih masuk asar, habis waktu zuhur. Maka kewajipan zuhur atas batang tekak kita jadi lucu. Jadi gugur. Kerana waktu habis. Ada kekal atas batang tekak kita, kewajipan sembahyang, kewajipan puasa. Bila nak selesai kewajipan ni? Tunaikanlah. Bila tak kira 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun pun, selagi tidak tunaikan, kewajipan tu kekal atas batang tekak kita. Bukan hilang kewajipan dengan sabit habis waktu. Bukan hilang kewajipan puasa dengan sabit masuk bulan Syawal. Bukan. Bila masuk waktu, berkewajipan atas tanggungjawab kitanya. Bila masuk bulan Ramadan, berkewajipan atas tanggungjawab kitanya, sebab kita balik serta berakal. Walaupun habis waktu, walaupun habis bulan Ramadan, kewajipan tetap kekal kepada kita selagi kita tidak tunaikan. Faham tak? Kita ingat ke mana? Habis dah subuh, tak mayang nak subuh ke dah? Subuh dah habis lagi dah. Bukan habis subuh, mudah mayang. Mudah mayang. Lucu dah kewajipan atas batang tekak mu. Zuhur kat agama jangan buat gini. Lepas tu subuh kan? Subuh halal dah. Waktu habis dah. Lucu dah. Yeah. Masuk zuhur. Tak mayang juga, mu nak mayang kat zuhur. Habis dah. Tak gugur dah kewajipan mu zuhur. Sebab apa habis waktu zuhur? Gitu. Asal kena mayang, asal kena mayang. Tak main juga masuk garik. Lucu pula kewajipan asal kamu. Mujono gitu. Lepas tu, kalau ke gitu jadi banyak. Banyaklah nak kena qada. Tak ada banyak. Mana ada banyak? Banyak kewajipan semayang. 50 tinggal 5 tu banyak. Faham tak? 50 waktu. Asalnya tinggal 5. Banyak 5. Ni nak habis subuh kat lagi. Zuhur lambat lagi lah. 5 najang zuhur. Zuhur nak masuk waktu zuhur tu lah. 5 najang pula orang masuk waktu zuhur. Banyak? Tak ada banyak. Dah kita longgok. Faham longgok? Masuk waktu tak uak, nimbung lah jadinya. Lepas tu apa kata banyak? Puasa Ramadan, apa banyaknya? Hanya sebulan dalam setahun. Tak ada banyak-banyaknya. Dah kita dak puasa, lepas tu longgok. Oh banyaknya. Tak ada banyak. Banyak ni guna. Tinggal sewaktu, kena qada 2 kali. Tinggal puasa sehari, kena qada 2 hari. Tu banyak lah. Dia double. Sekarang ada qada double? Tak ada. Apa muda banyak? Ni semayang. Padanglah banyak sikit pun. Masa orang semayang subuh hari tu, musak tarik selimut. Orang semai zuhur, musibuk kerja, tinggal kerja untuk mayat, dok pun.
Masa itu sedap dah kan duduk kan. Orang lapar bulan Ramadan, mu kenyang. Hari tu, hal ni orang kenyang, mu lapar, seri baru. Apa muda banyak? Sama macam kerja lah. Kalau buat. Oh? Kerja tu kan selesai. Orang buat kerja, dia buat dah tahu curi tulang. Last minute baru nak buat. Allah dok dang tokek, dok dang banyak ni banyak. Orang lain boleh ada boleh buat. Dah kita tak tangguh, kita tak buat. Kita cuai, kita yang bersalah. Bukan kerja tu banyak. Jadi pandangan yang muktamad, wajib qada segera, tinggal segera hukumnya haram, walaupun buat selebih-lebih ibadat sunat itu semai sunat sekalipun. Tapi pandangan ni memanglah berat sikit untuk kita orang-orang hak lemah ni. Minggu lepas saya cerita dah pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Mughni Muhtaj contohnya, bersegera qada wajib, itu sepakat dah. Bersegera sunat sahaja, maknanya tak wajib sepanjang masa lah. Kita kodok rasa macam nak pergi lain, hak perlu-perlu lah, ada perlu dah ayah lah. Nak pergi lain mana, nak pergi tengok drama, dah ayah tu, dah ayah lah. Tengok drama kat lagi dok dang dah. Kita masa muda-muda dulu dok tengok TV tak ada, learning ada TV. Masa muda-muda sibuk cari anak, dok dang nak tengok TV, learning anak tak ada dah. Abang TV tak ada masalah lah. Kalau bahasa nak tengok juga selesai kodok tak ada tengok, ubah TV nak kubur, tengok nak kubur kayak gini pula. Tengok TV tu dak payah lah. Kita ada benda-benda lain, keperluan-keperluan lain, kita boleh tinggal lah segera. Tapi kalau pakai pandangan muktamad, tak ada. Nak buat benda lain tak ada dah. Kena kodok. Memang kalau cerita pandangan muktamad ni, kepada secara umum memang gelepar lah. Tak rok kita nak buat. Kena sepanjang masa. Habis wuduk masa bila air semaya, kodok. Habis wuduk masa bila air semaya, kodok. Tapi kena tanda molek lah, kena ngaji molek dalam bab ni. Ni saya cerita ni bab taubat, tapi sebelum tu kena ngaji molek. Macam mana cara nak kodok. Lepas tu kena ngaji suka sakat lah dalam kitab fiqh. Tu ngaji suka sakat dalam kitab fiqh. Jadi pandangan dhaif ni bersegera sunat. Gitu je lah. Mana kita boleh tinggal nak pergi ziarah anak beranak ke, tahun raya ni nak jalan raya ke. Kalau pakai pandangan muktamad, tak ada raya-raya. Sebab apa? Sebab kes tak habis lagi nak settle. Penjenayah besar. Jangan suka. Tinggal semayang dah hukum agama kena hukum pancung. Orang berzina sebab satu watang je. Orang minarok sebab je. Orang tinggal semayang hukum pancung. 3 mazhab. Syafi'i, Hambali, Maliki. Mazhab Hanafi piak dengan besi ke piak dengan apa ke, tahan dalam penjara sampai ke mati. Ni orang tinggal semayang. Sebesar-besar jenayah jangan main. Kita je Allah dia baik sungguh lah. Dak semayang je. Kita cakap baik, dia boleh harap sungguh. Dak semayang je dak semayang. Rohok lah biasa tu. Maknanya kita ni jenayah besar, tak habis lagi hutang. Dah mana raya? Mana raya-raya? Duk mayang. Tu kalau cerita hak ni memang dengar orang ngajar dia jeling marah ni. Orang ngajar pun dia marah. Apa pasal mengajar gitu? Marah demo lah. Tapi itu pandangan muktamad. Cuma susuli dengan pandangan dhaif, bersegera sunat. Hari raya tu bolehlah kita hubung silaturahim, kita jalan mau nak beranak. Ni pakai pandangan dhaif ni. Mana buat benda-benda yang berfaedah lah. Jangan buat benda sia-sia. Jangan duduk pergi tinggal kodok lagi mana, nak pergi main biar tangga orang. Apa nak ngupak tu dah ayah nak tu, nak cara orang dak ayah. Benda faedah-faedah je. Tapi kena kodok sebanyak mungkin lah. Sebanyak mungkin. Mana? Kena faham molek tu. Bab kodok wajib sepakat ulama. Sebab kita ahli sunnah jemaah ada kias, ada perbandingan hukum. Kalau tinggal dengan tertidur terlupa yang memang tidak berdosa wajib kodok, tinggal dengan sengaja memanglah sama telah lagi lah.
Kalau kata tinggal sengaja tak wajib qada sebab tak ada dalil, tak pakai kias. Contoh kita kata, dua orang tidur. Kita tidur dengan kawan kita. Kita tidur mati. Kan tidur mati. Ni ada orang tidur mati. Masa dengan je pondok ada tidur mati, dia akan gerak dia. Dengan kita kena denda lagi. Dah layan ke dia? Kita pun tinggal kat sembahyang Jumaat subuh, kita pun kena denda. Akak congok mangu dia kata. Kita pergi balik, dia marah pula kita. Bapa mudak gerak. Padahal congok molek dah dah tak sedar. Dia tidur mati. Ada pasien tu. Bukan buat ni. Memang nyakit dia gitu. Memang tidur mati. Di pondok tak boleh tinggal Jumaat, siap lah. Kena denda. Tapi dia denda, dia marah kita sebab kita tak gerak dia. Jadi, kita tidur mati. Kawan kita ni orang bang subuh dia sedar. Subuh dah. Malas Kan dia tarik limuk malas semai subuh. Ngatuk rasa. Masing-masing sedar pukul 7, pukul 8. Hak ni memang tak salah lah sebab dia tidur mati. Nampak orang ni. Hak ni, hak sedar ni memang berdosa besar lah tinggal semayang. Kalau mazhab Hambali bahan kafir lalu dah. Faqad kafara jiharan. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Kafir dah. Mazhab Hambali kafir agama. Jadi hak ni tinggal dengan sengaja sebesar-besar dosa. Kejut. Mung kena qada sebab mung tertidur yang tak berdosa. Dah mung mana? Aku sedar. Lepas tu aku saja malas semayang. Nak qada? Aku nak qada sebab tak ada dalil. Mana kamu? Jadi mung hak tidur dengan mati ni boleh tak mu qada. Mung kena celek dulu subuh. Celek. Mana sedar dah? Sedar. Kita sambung tidur nak. Kita sambung tidur. Dosa ni tak qada lah sebab tak ada dalil. Apa ni? Dia kata pula kalulah boleh qada, orang akan tinggal semayang, dia kata. Saya pernah dengar gitu. Kalau boleh qada, orang akan tinggal semayang. Bukan masalah boleh qada ni. Kita semayang tiang agama, tinggal semayang sebesar berdosa-dosa, wajib qada. Kalau gitu kok dia akan tinggal semayang sebab qada kediam. Sekarang ni kalau kata tinggal semayang wajib qada, dia berani tinggal lagi. Kalau kata tak wajib qada, jeluk aja apa dia tak semayangnya. Bila kata wajib qada, akan tinggal semayang sebab apa boleh qada? Dia kata walha, sebesar-besar dosa tinggal semayang, kemudian qada tu wajib, bukan kata boleh qada, wajib. Akan tinggal semayang dia kata. Tapi kalau cerita hukum tak wajib qada, kau kuat semayang, kau mudah tinggal semayang. Sebab apa? Tak wajib qada. Senang gitu. Cuba kalau kata wajib qada, mu tinggal semayang parak, mu kena qada lagi. Siapa nak tinggal? Parak lagi. Terbalik pula dah. Hak wajib qada tu orang akan tinggal semayang, hak kata tak wajib qada tu orang dengar akan tak tinggal semayang. Hak tulah jeluk orang tinggal semayangnya. Dia dalam bab. Jadi kita minggu ni tak dahlah nak cerita hak dosa anak Adam tu, kita balik kepada hak bab semayang ni. Dia bab semayang, bab tinggal semayang tak ada. Tak ada bab tinggal semayang. Semayang ni tiang agama. Tak ada tinggal semayang. Sebab semayang ni tak ada macam tahun tu pegang dah 7 tahun. Siapa umur 15, budak tengah suci bersih. Ni belum balik suci bersih. Pada masa suci bersih ni mak ayah kena kerja molek dah. Perintah Nabi dah. Murus sabiyah bisalah iza balagha sab'a sinin sampai akhir hadis. Suruh oleh kamu akan budak-budak dengan semayang bila umur 7 tahun. Suruh. Hadis yang lain pula Nabi perintah alimus sabiyah bisalah iza balagha sab'a sinin au kama qala. Ajar oleh kamu akan semayang. Ajar akan budak-budak akan semayang bila umur 7 tahun. Suruh satu perintah, ajar satu perintah. Suruh barang je, ajar tu hak rohok. Suruh serta ajar semayang yang sebenar, bukan semayang adat. Dia budak lah kita duk cerita nak tengah latih dia ni 7 hingga 15. Ini kewajipan kita mak ayah. Kejong pegang, insya-Allah dia balik lekat semayang, tak akan berlaku tinggal semayang. Tak ada kotak-kotak semayang ni. Semayang tiang agama mana boleh tinggal semayang. Tapi kena mari daripada didikan yang sempurna. Sebab tu orang yang dapat didikan yang sempurna daripada mak ayah, dia tidak pernah tinggal semayang dalam kehidupan dia. Bila
hidup ni agama, balik dah kadang agama, akidah dia comel, semayabang dia comel, agama dia akan stabil. Walaupun tak kuat ibadat, tak ada ibadat sunat, tak ada. Dia duduk belajar ilmu dunia, dia duduk kerja, tapi agama dia stabil. Abang apa? Statik orang apa orang? Maknanya stabil. Siapa masa tua sikit, dia jadi nak perbanyakkan wa amal. Mudah jadi perbanyak amal sunnah. Apa? Hak wajib tak ada masalah, semua selesai. Ini kalau dapat didikan yang sempurna agama. Akidah comel, semayabang ilmu, start 7 tahun semayabang ilmu dah, lekat semayang siapa ke bila-bila, tak ada masalah lah. Ini kadang-kadang timbul daripada salah didikan. Kita cerita ni hak tinggal semayang ni, ataupun kata sani hak ni tak tambah cuti pula. Hak berat laginya kalau kita berpegang dengan akidah kufur, akidah yang kafir. Kita tahu selepas kemudian kita mai tak pernah tinggal ni, pekoh kita comel, tapi akidah kita salah, berpegang akidah kufur. Tahu kemudian kena qada habis, tak ada bodoh mau balik, itu lagi parah. Sebab tu kita kena tekan bab semayang, tiang agama. Tapi sebelum tekan tiang agama, tekan tapak agama yang kita panggil usuluddin, iaitu bab akidah. Tekan tapak dulu, lepas tu tiang molek semayang, barulah comel hak bagian-bagian agama yang lain. Jadi 7 tahun kita tekan dah, kita pegang dah, tak ada timbul dah tinggal semayang. Tapi tekan semayang serta dengan ajar semayang. Tapi kita kadang-kadang lebih kurang je hak bab semayang. Kadang-kadang bab puasa, puasa kita mazhab Syafi'i 7 tahun wajib kot suruh anak kita puasa. Mazhab Maliki tak ada. Tak payah puasa suruh puasa yang budak siang ke dia lapar, tak payah. Tekan semayang je mazhab Maliki. Apabila dia balik umur 15 paling lewat, semayang dia comel, tiang agama yang sebenar, semayang dengan ilmu bukan semayang adat, dia balik dia pasti akan puasa. Sebab tidak ada orang yang semayang dok puasa, tapi belana orang puasa tapi dok semayang. Betul tak? Puasa semayang dok. Ada satu program itu dibuat tajuk puasa tidak sembahyang. Tapi program itu 20 berapa Ramadan tak tahulah. Lewat wi tajuk. Puasa tapi dok semayang. Wi tajuk tu. Puasa nak habis dah. Jadi orang semayang tak akan tinggal puasa. Sebab tu mazhab Maliki tak ada. Budak belum balik tak ada bab puasa, tapi semayang sepakat ulama 7 hingga 15. Pegang molek tak ada tinggal semayang. Ajar ilmu molek tak ada tinggal semayang. Macam contoh anak perempuan, kita ajar molek ukur haid, kita ajar molek ukur nifas, tak ada lah nak tambah cuti hak reka sendiri. Sebab apa? Anak ni jahil ilmu fardu ain, haid dan nifas, kerana tak dapat didikan yang sempurna daripada mak ayah. Ayah kena juga. Ayah kena juga. Ke tak kena ayah? Ayah kenalah juga. Sebab itu kewajipan atas ibu bapa. Tapi mak lah caranya. Kan ayah cara kan dia kata ayah galak pula. Mak cara. Tapi mak cara ni, mak ada cara anak ajar anak hukum haid, hukum nifas ni, mak ada cara ni. Mak ni belajar dengan siapa? Belajar dengan suami mak. Kenal suami mak? Kena kenal suami mak berat ayah tu lah yang tukang ajar. Tiba-tiba tak ajar, akhirnya dia balik dan kadang jahil fardu ain, jahil nifas, tu tinggal semayang. Kemah umur 7 tahun siapa umur 15 tak ada tinggal semayang dah. Tak ada tinggal semayang. Sehingga kan kalau sakit pun tetap kita wajib suruh anak kita semayang. Ni paksa ke puasa, kawan tu ke bulu dah petang. Sikit lagi, padahal kawan tu mepeh dah, ke bulu dah. Cukup puasa sebulan, duit raya banyak boleh. Hari ni tak kerja dah tau. Kerja tak ke ni? Kerja lagi? Sebab hari ni keluar duha tak ada dah. Subuh ni lajak sikit. Keluar subuh kita insya-Allah lah. Lepas raya ni pun, hari Senin lepas raya ni pun ada lagi lah. Jadi keluar subuh Selasa tak cuti lah. Kena lepas hari 6 pula. Ada cuti lah keluar subuh kita ni. Kita paksa dia, suruh dia mepeh dia buka garik tak nak makan dah. Tak nak masuk dah.
Akhirnya garik dok semayang, isyak dok semayang, tidak bertanggungjawab. Dah nak main warna kita tak bangun dah. Kita wudukkan dia. Kita ambil spray, kita wudukkan, basuh muka dia, basuh tangan. Allah, budak tak balik. Apa buat gitunya? Kita bukan cerita hal budak, cerita hal tanggungjawab kita mak ayah. Siangnya ke dia dok dia bangun suruh semayang. Siang suruh dia semayang. Ada. Siang suruh dia semayang. Mana apa dah tak bangun dah, kena semayang. Kita kena didik ke dianya, mu segar ke, mu sakit tak boleh bangun ke, wajib kita terlatih dia semayang. Ni kewajipan kita. Anak tak ada hukum, dia tak ada kewajipan kita. Tu kan. Tinggal kelepas dah suruh dia semayang. Boleh bangun dah, tak boleh bangun, main congok. Congok tak boleh, main ngiring. Ni tak boleh, main letang. Maknanya kita didik dengan agama yang sebenar, tinggal semayang tak ada start aja berjauh tahun. Dah tinggal semayang apa lagi? Tak ada lah, tinggal qada semayang tak ada. Qada puasa tak ada Kalau dapat didikan yang sempurna. Itu cuai kita. Jadi kalau kita ni, kita tua dah, kita bersedar cuai tu daripada mak ayah kita bertaubat dengan Allah kerana kita tak semayang, kita minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa mak ayah kita yang cuai dalam mendidik kita pada masa dulu. Itu je lah. Bertaubat kepada Allah, minta ampun hak kita hak tak semayang, minta ampun kepada mak ayah kita yang cuai dalam didikan. Tak ada. Ni kadang-kadang ngatuk. Kalau hari sekolah awal dah, hari Minggu tak, hari sekolah pun kadang-kadang tak semayang tinggal di tinggal di bank kan. Hari Minggu pula gerak, tak payah gerak lah siang ke dia. Hari sekolah kena bangun awal. Hari cuti ni lah hak dia nak boleh tidur lama sikit. Situ ada dua orang situ, lelaki seorang, perempuan seorang. Ada lelaki seorang, ada perempuan seorang. Biasa orang cakap gitu, lelaki kok perempuan. Tahu tak siapa lelaki siapa perempuan? Tahu? Mak ayah lah. Biasanya tu siang ke dia, hari Minggu ni biar awak tidur banyak sikit. Lelaki kok perempuan. Mak biasanya. Nah, kalau siang akak. Latih jangan tinggal semayang. Ngatuk mandi. Itu kalau siang sungguhlah. Ke siang ni pasal mana? Siang didik tekan, semayang tak ada tinggal. Sehingga kan kalulah kita kata tengok-tengok Allah dia tak semayang, tengok ke dia semayang. Wajib kita suruh dia qada semayang. Qada apa budak tak balik lagi? Kita cerita hak kita bukan hukum budak. Hukum kita wajib kita suruh dia qada. Jangan kali jangan tinggal. Jadi kalau dapat didikan seumpama ni, ada tinggal semayang lagi. Lepas tu kata tak ada qada semayang, tak ada qada puasa, itu punca salah didikan. Tak betul didikan. Main retek tak retek, main retek tak retek. Tangan tak sihat tak semayang. Siapa ketua anak kita akan buat gitu? Cuba kita tengok di hospital. Di hospital. Orang tua-tua semayang ke tak? Cuba kita tengok hak buat kanak-kanak 7 tahun ke atas. Ada tak mak ayah suruh anak dia semayang masa duduk hospital? Hak 7, 8, 9, 10. Ada tak mak ayah suruh dia semayang? Tak ada, pak hidup hospital dia sakit. Jadi masa umur 7, 8 tahun dia tak semayang kerana dia sakit. Dia umur 60, 70 hak tingkat orang tua. Semayang ke tak? Haji enggak pergi hospital. Orang sakit di hospital hak umur 60, 70 semayang ke tak? Ada lah sebab dia dapat didikan masa budaknya sehat semayang, muda orang tak payah semayang mengatuk tak payah semayang Itu didikan yang salah. Tapi insya-Allah dapat didikan sebenar, tak akan berlaku tinggal semayang, tak akan berlaku tinggal puasa. Baik. Jadi kalulah stabil molek agama, bila kemudian tu mari keinsafan, mari mana nak memperbanyakkan buat amal, maka mudah je. Tak ada kewajipan, tak ada apa dah, semayang cukup, puasa cukup, akidah pula comel. Perbanyakkan ibadat sunat. Stabil molek senang je. Ingat baik, kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Start daripada mau balik. Bukan start daripada tua, bukan start daripada mau balik. Kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Jadi kalau kita nak perbanyakkan amal, kita kena muhasabah, kena kira kita balik sempurna tak semayang puasa kita. Tiba-tiba ada kata pula semayang sunat ni nak tapung, dia kata. Faham tak tapung ni? Tapung ni hak wajib cukup dah. Tapi wajib kita
tak sempurna. Sunat itulah tapung. Kalau wajib tak cukup, nak tapung ke apa? Kita pasang tak siap, tapi atak berlubang, tapung. Kita pasang tak siap lagi, ada separuh lagi. Dan separuh tu nak pasang bila? Nak tapung. Boleh tapung? Betul lah, sembahyang sunat ni tapung sembahyang fardu, tapi sembahyang fardu yang cukup. Ada pula kata dakwi sembahyang sunat tu halang ibadat. Halang ibadat apa? So sembahyang wajib. So bertaubat kepada Allah, hak permulaan perjalanan akhirat. Itu halang ibadat. Sebab apa dia tekan hak sunat, hak wajib tak selesai? Tu pelik kan. Suka sunat, hak wajib tak suka. Ni kembali balik kepada ilmu fardu ain. Ngaji molek pegangan tauhidnya, ngaji molek fiqh, ngaji molek bab tasawuf. Ngaji bab fiqh dia akan ceritalah macam mana nak qada sembahyang, macam nak qada puasa. Puasa pula adalah kalau kau tahu berah tu, dia akan cerita detail dalam kitab fiqh. Dalam ilmu tasawuf ni dia cerita rekah jelah. Maknanya rukun taubat yang keempat, meninggalkan kefarduan, sembahyang, puasa, zakat contohnya. Rukun yang keempatnya kena qada balik sekalian fardu yang luput sekalian. Itu kena kiraan, kena ijtihad baliklah. Sebab itu semua perkara yang lama. Balik kepada kitab-kitab fiqh. Jangan. Hak mutamak cerita dah, hak dhaif pun cerita dah. Tak sudut marahlah. Faham dah? Jangan marah dia orang. Dah bayangkan boleh ustaz tu ngajar tak ada raya. Qada. Memang semua tak ada raya. Tak ada raya. Memang sah marah dia orang. Tapi kita cerita dah pandangan dhaif, wajib qada segera sunat. Kalau hutang kita banyak, walaupun kita dak sepanjang masa sebanyak muktamad tu, kita perbanyakkanlah. Kalau hutang tu banyak, kita banyak sikitlah. Lepas tu kaedah qada kena tertib apa semua, kena ikut susunan. Kalau kita dulu tinggal 5 waktu, kita qada subuh, lepas qada subuh, qada zuhur, lepas qada zuhur, qada asar. Lepas tu berhenti, kita lain. Lepas tu sambung kat arang, qada garib pula, qada isyak. Waktu tak ada kena-kena dengan waktu. Boleh qada bila masa, walaupun lepas subuh, walaupun lepas asar, walaupun tu tahrim sekalipun. Cuma jangan sengelain 7 sudahlah. Waktu lain tak mau qada. Nak qada lepas subuh saja, nak qada lepas asar saja, itu haram serta tidak sah. Sebab kita sengeleng nak pergi 7 waktu yang tahrim, waktu yang haram semayang. Tapi kalau kita memang ada masa qada, ada masa qada, tidak ada tahrim kepada orang semayang qada. Mana kita ada masa semayang, biar mana kalau kita tinggal 5 waktulah. Dia macam-macam peseng, ada tinggal subuh saja, ada tinggal isyak saja. Macam-macam itu dia kata semayang lain, semayang ustaz, subuh tak semayang. Sebab apa? Telaga lembah-lembah, berat takut lagi ambil semayang pada waktu isyak. Macam itulah ceritaan dia. Itu alasan belaka. Telaga bawah lembah pun sipang hayawawa. Dia kata telaga bawah lembah, isyak kerik lah. Kalau wuduk garik ada isyak, mai isyak. Kalau wuduk garik batal, isyak tak semayang. Dia kata kena kira-kira balik lah. Ni macam-macam peseng lah ni. Tapi kalau macam tadi, hak jenis tambah cuti semayang, haid nifas, kena kira balik lah. Kena kira balik. Tambah tak basi faham tak? Kering molek dah ni waktu ni. Dulu dia basi, dia jeng lah tu. Kira. Biasa basi sewaktu. Sewaktu sebulan. Setahun 12 waktu. Haid berapa puluh tahun haid? 15 apa umur 55. Boleh? 40 tahun. Tu 40 tahun. Kira kali ni sebulan sewaktu, setahun 12 waktu, 40 tahun 12 kali 40. Berapa 12 kali 40? 480 waktu. 480 waktu bagi 5 waktu. Berapa hari? 480 bagi 5. Berapa? Kira gitulah anggaran lah. Itu contoh anggaran, tapi itu kena palusi dalam kitab fiqh lah tu. Kena palusi molek. Ngaji dulu fardu ain. Qada tu kita susuli kemudian. Ngaji fardu ain dulu, kemah tauhid, kemah semayang bab, dan ngaji ilmu tasawuf molek. Olah kita susuli dengan hak nak qada tu. Ni bukan serta-merta ni. Kita baru mari ke insafan, kita belajar dulu. Kita nak qada semayang macam mana kalau pegangan tak ke mana hala. Kita nak qada semayang macam mana, semayang kita pun jadi tak jadi pun tak tahu. Belajar fardu ain dulu. Qada tu kita akan mengaji, tak akan jumpa. Kita ngaji fardu ain, insya-Allah kita akan jumpa bab qada sembahyang. Kalau tak jumpa tu, tak ngaji fardu ain lagi tu.
Kalau ngaji apa insya-Allah akan jumpalah dalam bab qada semayang. Jadi hak dosa berkaitan dengan manusia insya-Allah kita sambung minggu depan. Dan jika ada masa itu bergantung manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan hartanya itu atau gantinya kepada ampunya atau minta halal ia daripadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.